Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Abdul Salam. Saya mengambil jurusan pendidikan awal kanak-kanak, berada pada semester September 2021, mengambil mata pelajaran perkembangan kognitif HBE 1203, bernombor matrik 931019 08641001. Pada kali ini saya diminta untuk mengulas ataupun membincangkan tentang teori-teori kognitif yang dihasilkan oleh ahli psikologi. Pada kali ini saya telah memilih ahli psikologi Vygotsky dan akan membincangkan tentang teori kognitif daripada beliau. Mengapa saya rasakan isu ataupun topik kognitif ni adalah sesuatu yang menarik untuk diulas, kerana sebagai cikgu prasekolah, saya merasakan teori kognitif ini adalah satu isu yang baik untuk kita bincangkan, kerana setiap kanak-kanak mempunyai tahap kecerdasan kognitif yang berbeza-beza. Maknanya tidak semua kanak-kanak mempunyai tahap kognitif yang sama, makna pada aras yang sama. Mungkin kanak-kanak ini kecerdasannya lebih kepada matematik. Mungkin kanak-kanak ini tahap kognitifnya lebih kepada bahasa, mungkin lebih kepada seni. Makanya ianya berbeza-beza setiap kanak-kanak. Jadi di sini pada kali ini, tanpa membuang masa, kita akan membicarakan ataupun menghuraikan tentang teori kognitif Vygotsky. Saya akan menerangkan sedikit latar belakang Lev Vygotsky. Lev Vygotsky dilahirkan di Rusia pada tahun 1896, iaitu tahun yang sama kawan seperjuangannya, iaitu ahli psikologi yang agak terkenal juga pada ketika itu, iaitu Jean Piaget. Beliau dilahirkan di Rusia. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah swasta. Vygotsky ni beliau membincangkan tentang teori perkembangan kognitif, dan beliau percaya bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah bermula daripada sosial budaya. Beliau juga percaya bahawa kemahiran kecerdasan kanak-kanak bermula daripada interaksi sosial dengan orang dewasa, iaitu ibu bapa, guru dan yang lain-lain. Maknanya beliau percaya bahawa kognitif kanak-kanak ni boleh dipengaruhi melalui komunikasi sosial antara orang sekeliling. Saya percaya benda ni kerana saya sebagai guru prasekolah, saya melihat perkembangan anak-anak murid saya daripada masa ke semasa. Anak-anak ni lebih percaya apa yang orang dewasa cakap. Maknanya orang dewasa yang rapat dengan dia, macam ibu dan ayah ataupun guru-guru di sekolah. Maknanya kalau kita cakap A, anak-anak akan ikut A. Maknanya dia tahu. Maknanya orang dewasa ni lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan. Maknanya anak-anak ni akan belajar daripada apa yang dia tengok, apa yang dia rasai. Maknanya sebagai orang dewasa, kita haruslah menunjukkan contoh-contoh yang baik untuk menjadi teladan dan ikutan kepada anak-anak. Itulah yang cuba disampaikan oleh Vygotsky. Beliau sangat percaya bahawa apa yang anak-anak lihat di sekeliling melalui perbuatan orang-orang dewasa yang berada di sekelilingnya, maknanya dia akan meniru benda tu. Anak-anak akan develop, dia akan mempengaruhi dia punya pengetahuan
Maknanya sebab itulah yang saya tekankan tadi adalah sangat penting untuk orang dewasa di sekeliling kanak-kanak ni menunjukkan contoh yang baik supaya kanak-kanak ni boleh ikut seterusnya menjadi pengetahuan dan akan terus kekal dalam ingatan dan akan membesar dan dengan kognitif yang seiring, maknanya kognitif yang positif. Selain itu, Vygotsky juga menekankan tentang teori scaffolding. Scaffolding ni apa? Okey, scaffolding ni lebih kepada macam dia beri contoh kepada pembinaan. Kita nak bina rumah, kita mula dengan bancuhan simen, susun batu bata, memacakkan tiang, maknanya secara berperingkat. Di sini Vygotsky juga menekankan begitulah tahap kecerdasan kognitif kanak-kanak, iaitu secara berperingkat. Maknanya kanak-kanak akan kena mula daripada asas. Bila dah mula daripada asas, dah bagi pengetahuan, penerangan, barulah kita buat aktiviti pengukuhan. Seterusnya dia akan menguasai apa yang cuba disampaikan, apa yang dipelajari. Maknanya dekat sini Vygotsky mengatakan bahawa kanak-kanak, teori kecerdasan kognitif kanak-kanak ni adalah seperti scaffolding. Maknanya kita mula daripada tapak. Kita pun sebagai guru atau ibu bapa, kalau kita nak anak-anak menguasai sesuatu perkara, kita akan mulakan dengan penerangan dulu. Sebagai contoh, menulis. Sama seperti kanak-kanak yang nak mula menulis, kita akan bagi pensel dulu. Kita akan bagi genggaman, pengukuhan sensori motor. Bila dah menguasai kemahiran sensori motor, iaitu sensori halus, psikomotor halus, anak akan mula belajar pegang pensel. Seterusnya kita bagi kertas, biar anak conteng-conteng dulu. Kita tak boleh nak paksa anak-anak untuk terus pandai menulis. Tidak. Sebab itulah Vygotsky memperkenalkan teori scaffolding, iaitu secara berperingkat. Kita akan, sebelum kita nak ajar anak-anak menulis, kita kena kukuhkan psikomotor halus kanak-kanak dulu. Apa aktiviti yang mengukuhkan psikomotor halus? Seperti menggentil, memasukkan jarum, bukan jarum mungkin masukkan benang ataupun tali dalam lubang, main do. Itu adalah antara aktiviti psikomotor halus yang boleh meningkatkan sensori halus anak-anak kita. Seterusnya belajar bagi pensel seperti yang saya katakan tadilah. Jadi amat penting untuk kanak-kanak menguasai sesuatu ilmu daripada tapak dahulu. Itu sajalah yang saya rasakan. Saya mengambil isi-isi penting saja dalam teori kognitif Vygotsky yang saya rasakan hampir dengan saya sebagai pendidik kanak-kanak. Jadi kesimpulannya di sini, saya tekankan sekali lagi, sebagai orang dewasa, sebagai guru ataupun ibu bapa, kita haruslah membentuk kognitif kanak-kanak dengan cara mereka sendiri. Kognitif kanak-kanak ni adalah berbeza. Mungkin yang saya katakan tadi, mungkin sebagai contoh, Adam mempunyai kecerdasan logikal matematik. Jadi sebagai ibu bapa ataupun guru, kita harus mengasah ataupun memperhebatkan lagi kognitif kanak-kanak tersebut. Mungkin kalau daripada segi bahasa, kita perlu memberi tunjuk ajar. Dan itu adalah fungsi orang dewasa untuk kita memberi tunjuk ajar, dan kanak-kanak yang akan membuat ataupun mengolah kebolehan diri sendiri. Dan cukup sampai di sini. Dan saya harap penerangan saya pada sebentar tadi dirasakan jelas dan boleh diterima. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.